Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan menguraikan tajuk dakwah dan pendidikan. Seperti yang kita sedia maklum, setiap individu Muslim hendaklah berusaha untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh masyarakat dunia supaya populasi dan perkembangan umat Islam semakin bertambah. Aktiviti yang suci dan murni ini merupakan warisan daripada para nabi kepada umat manusia supaya meneruskan agenda ataupun tugasan mereka supaya umat Islam sentiasa berkembang dengan maju dan sentiasa dipandang mulia oleh seluruh masyarakat di dunia. Keagungan dan kemuliaan umat Islam pada masa dahulu hendaklah dijadikan pemangkin supaya kita sentiasa berusaha untuk menyebarkan dakwah tersebut. Namun kita mestilah menghuraikan ataupun memberikan fakta yang sahih tentang Islam, seperti kebaikan Islam, kelebihan Islam dan sebagainya. Pendidikan yang tinggi juga penting kerana sekiranya berlaku perdebatan antara Muslim dengan yang bukan Muslim, hal ini sangat penting kerana perdebatan yang baik memerlukan fakta dan penghuraian yang sangat lengkap. Jadi, aktiviti dakwah ini bukanlah sesuatu tugas yang mudah kerana memerlukan pengorbanan dari segi masa dan harta. Pada masa dahulu, Islam sangat dikenali kerana majoriti umat Islam sangat teguh imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan sesekali melakukan perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah, dan mereka juga segera meninggalkan sekiranya sesuatu perbuatan itu dilarang oleh Nabi. Merujuk kepada sejarah kaum dahulu, iaitu Nabi Musa yang dihaskan kepada Bani Israel. Baginda sangat peka ataupun mendapat tentangan daripada Fir'aun pada masa itu. Namun keimanan dan ketakwaan baginda kepada Allah sangat tinggi sehingga baginda berjaya untuk menarik seberapa ramai mungkin pengikutnya. Jadi pendidikan juga sangat penting kepada umat manusia kerana mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan dipandang mulia ataupun akan diangkat martabatnya oleh masyarakat sekeliling. Setiap pendidikan yang dipelajari haruslah diambil iktibar ataupun dijadikan contoh panduan untuk kita meneruskan kehidupan di dunia ini. Konsep dakwah dan pendidikan. Konsep dakwah kepada Islam dari sudut bahasa dapat didefinisikan sebagai satu kemahiran dalam menarik manusia kepada ajarannya, sama ada secara teori maupun praktikal. Manakala dari sudut istilah yang diberikan oleh para ulama Islam, antaranya Ibnu Taimiyah, beliau mendefinisikan dakwah kepada Allah ialah menyeru manusia agar beriman dengan Allah serta beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para rasulnya dengan membenarkan apa yang telah diberitakan oleh mereka dan taat kepada perintah mereka. Abu Ala Al-Maududi pula menyatakan bahawa dakwah adalah panggilan ilahi dan rasul mengajak manusia memiliki nilai-nilai suci dan agung. Dakwah adalah menghidupkan manusia, iaitu menghidupkan panca indera, daya pemerhatian, daya rasa, daya ciptanya, menghidupkan dhamir, hati nurani dan basyirah, menghidupkan manusia yang seimbang dari segi ilmu, iman dan amal serta ibadah, ikhtiar dan doa. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa dakwah ialah menyeru manusia supaya taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasul. Dakwah ialah mengajak manusia untuk mengamalkan nilai-nilai Islam bagi menghidup dan menyeimbangkan manusia. Dakwah juga adalah usaha mengembalikan manusia kepada fitrah mereka dan seruan kepada pembebasan manusia dari fitnah dunia dan kuasa tirani. Dakwah ialah usaha-usaha kebaikan dan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan. Yang kedua, konsep pendidikan dalam Islam
Pendidikan mempunyai beberapa istilah seperti tarbiyah, ta'dib dan ta'lim. Tarbiyah ini berasal daripada kata dasar rabba yang bermaksud mengasuh, memelihara atau memimpin. Perkara tersebut disamakan dengan maksud memiliki atau menguasai selain mendidik. Oleh itu, perkataan tarbiyah membawa makna yang luas kerana realitinya pengertian tersebut meliputi semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ta'dib pula berasal dari kata dasar adaba yang bermaksud mendidik adab atau membentuk akhlak. Manakala ta'lim pula berasal dari kata dasar allama yang bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Imam Syafi'i, pendidikan bermatlamat membentuk akidah dan penguasaan ilmu untuk melengkapkan diri bagi menghadapi dunia dan akhirat. Manakala menurut Yusuf Al-Qaradawi, pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal, hati dan rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Ia bertujuan menyediakan manusia hidup dalam masyarakat bagi menghadapi kebaikan dan kejahatan, kemanisan dan kepahitan. Tuntasnya, pendidikan dalam konteks Islam merupakan suatu proses membangunkan ciri-ciri keinsanan, kerohanian, kemasyarakatan dan ketakwaan dalam diri manusia untuk beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan peranan Al-Quran dalam dakwah. Terdapat 4 isi penting berkenaan dengan peranan Al-Quran dalam dakwah. Antaranya ialah untuk membuat perbandingan di antara Muslim dan kafir pada hari kiamat kelak, di mana Al-Quran ini mempunyai penceritaan yang sahih berkenaan perkara ghaib di akhirat kelak, seperti ganjaran syurga untuk mereka yang melakukan kebaikan, manakala neraka untuk mereka yang melakukan sebaliknya. Yang kedua pula adalah Al-Quran ini boleh dijadikan sebagai penanda aras untuk menjawab segala persoalan yang dikemukakan oleh musyrikin. Seperti yang telah dinyatakan tadi, Al-Quran ini mempunyai banyak perkara yang terdapat di dalamnya. Contohnya berkenaan dengan hukum, kisah-kisah terdahulu, perkara ghaib, alam semesta dan banyak lagi. Melalui Al-Quran, pendakwah akan dapat bersedia dengan jawapan yang sahih dan bernas bagi menjawab segala persoalan yang dikemukakan oleh musyrikin. Okey, yang seterusnya adalah Al-Quran dapat menyampaikan atau menunjukkan bukti kekuasaan Allah yang dapat dilihat secara mata kasar yang kita boleh lihat pada masa kini. Di dalam Al-Quran banyak menceritakan berkenaan dengan kelahiran bayi dan lain-lain secara terperinci jika dihayati sebaik mungkin. Hal ini akan menunjukkan kepada umat manusia bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat tinggi dan yang paling benar dan sahih yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Akhir sekali adalah mengambil kisah terdahulu untuk dijadikan sebagai pengajaran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah yang boleh dijadikan pengajaran dalam hidup untuk umat manusia. Dengan erti kata lain, kita dapat menerapkan konsep dakwah iaitu mau'izatul hasanah, iaitu yang bermaksud nasihat yang baik. Dengan erti kata lain, dengan adanya kisah terdahulu di dalam Al-Quran, umat Islam pada masa kini dapat mengambil contoh dan iktibar yang boleh dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan umat manusia. Baik, seterusnya kita pergi pada isu dan cabaran dalam dakwah Islam Malaysia. Kita pergi pada isu dan cabaran dakwah dalam pendidikan. Sebab pendidikan sudah pasti kita dapat kaitkan dengan guru dan pelajar semasa berlangsung di sekolah. Okay, baik. Guru ini, para pendidik ini, walaupun mereka mempunyai kemahiran dalam mengajar, tetapi mereka seharusnya memiliki kemahiran dalam metod berdakwah. Okay, baik. Antara isu dan cabaran yang dapat saya kongsikan adalah para pendidik ini kurang mempunyai kemahiran dan kreativiti dalam mengendali pelajar. Hal ini kerana pelajar pada zaman ini mudah terdedah dengan teknologi terkini, malah mereka lebih mahir dalam menggunakan gadget seperti telefon pintar, komputer riba dan sebagainya.
Okey, seterusnya kita bagi kepada para pendidik perlu juga mahir dalam metod berdakwah. Tidak dapat kita nafikan seorang guru itu mahir dalam bidang pengajaran, akan tetapi tidak semua mahir dalam metod berdakwah, iaitu mengajak kepada kebaikan dan kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selain itu juga kurang pendekatan guru terhadap pelajar boleh menyebabkan sukar bagi para pendidik itu untuk menyampaikan dakwah mereka kepada pelajar. Hal ini demikian, sebagai pendakwah mereka perlu mengenali golongan sasaran yang mereka hendak dakwah. Okey, cabaran seterusnya dapat kita kaitkan dengan para pendidik, yang mana para pendidik tidak mahir dalam berkomunikasi dengan bijak, atau erti lain yang mudah untuk kita faham, guru-guru perlu memiliki kata-kata hikmah. Salah satu sifat orang yang bijak adalah orang yang memiliki hikmah, iaitu orang yang memiliki kata-kata hikmah yang bermaksud berfikir terlebih dahulu sebelum berkata. Tak semua orang berfikir dahulu sebelum melontarkan kata-katanya. Selalunya orang akan berkata-kata dulu baru dia berfikir. Jadi bagi mengelakkan mad'u yang kita nak dakwah itu kecil hati ataupun kecewa dengan kita berfikir dahulu sebelum melontarkan kata-kata kita. Kita juga dapat mengikuti contoh yang paling dekat lah. Para pelajar adalah guru-guru mereka, dan sebaiknya setiap guru pendidikan Islam mesti mempunyai contoh tauladan yang baik, seperti mempunyai akhlak mahmudah, berbahasa yang tidak menyakitkan. Dan sebagai pendidik yang berjaya seharusnya mempunyai kemahiran metod dakwah dalam pendidikan. Walaupun pelbagai isu dan cabaran yang akan dihadapi oleh guru tersebut, mereka seharusnya bersabar dan tabah, kerana firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Seterusnya, dakwah terhadap bukan Islam di Malaysia. Baiklah, perkara berkaitan orang Islam berdakwah kepada orang bukan Islam bukanlah perkara baru yang timbul sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Justru seruan untuk berdakwah kepada orang bukan Islam telah berkobar sejak zaman Rasulullah SAW di Mekah sehinggalah baginda berpindah ke Madinah. Rayuan yang dibuat di Mekah memberi penekanan yang kuat kepada peranan utama yang dimainkan oleh akidah sebagai asas identiti seorang Muslim. Adalah sangat penting untuk merealisasikan seruan dakwah bagi menghapuskan segala pengaruh jahiliah yang sebati dalam diri manusia dan meletakkan asas kepada agama Islam. Misi dakwah tidak terhad kepada segelintir pertubuhan tertentu sahaja, sebaliknya ditugaskan kepada semua umat Islam mengikut tahap kemampuan mereka. Hal ini kerana walaupun pandangan kita berbeza dengan mereka, kita mungkin masih menganggap mereka saudara kita dari segi manusia. Seterusnya, tidak dapat dinafikan lagi bahawa pengaruh media massa merupakan cabaran dalam perjalanan dakwah di Malaysia. Cara tidak jujur media bercerita seolah-olah satu bentuk propaganda yang membunuh kuasa intelek dan menjadikan orang ramai lebih jahil. Hal ini kerana kebanyakan orang beranggapan isu agama dan kaum boleh merebak dengan cepat dan memberi kesan yang besar. Jadi terpulang kepada pendakwah Islam untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia moden dan melibatkan diri lebih dalam lagi bagi mengatasi hakikat bahawa penulis amatur cenderung untuk membuang maklumat di laman media sosial. Bahkan pendakwah juga perlu memastikan setiap maklumat yang mereka berikan diperhatikan dengan lebih teliti dan dilihat terlebih dahulu untuk memastikan tiada fakta palsu digunakan dan orang yang tidak bertanggungjawab tidak boleh berhujah dan mencetuskan kekacauan. Di samping itu, penglibatan umat Islam dalam dakwah juga merupakan cabaran dakwah kepada bukan Islam. Hal ini kerana usaha dakwah terhadap golongan bukan Islam terlihat kurang ditekankan bagi pendakwah Muslim. Puncanya adalah disebabkan pergaulan bebas tanpa sempadan agama dan bangsa yang kurang diterapkan, terutamanya melibatkan golongan yang berlatar belakangkan pendidikan agama sejak kecil. Hal ini menjadikan jurang antara mereka lebih besar dan menyukarkan orang Islam untuk berurusan dan bercakap dengan orang bukan Islam. Natijahnya, dalam hal ini, suasana harmoni tidak mencukupi dengan sendirinya. Dalam menjayakan usaha dakwah, organisasi tertentu perlu mencapai kata sepakat tentang cara berkongsi kemahiran manusia dan wang.
bagi menjamin kejayaan usaha dakwah, segala perselisihan faham perlulah diketepikan. Memetik kata-kata Syekh Rashid Redha, kita saling membantu dalam perkara yang dipersetujui dan berlapang dada dalam perkara yang diperselisihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, pada bagi saya iaitu berkaitan dengan hikmah dakwah berdasarkan Al-Quran. Jadi saya telah mengaitkan sikit dengan perspektif daripada pendidikan, khususnya guru. Sebagai kita sebagai guru pendidikan Islam tidak lari daripada tugas sebagai pendakwah. Jadi hikmah daripada Al-Quran iaitu menyedari bahawa pegangan dan kesabaran dalam menegakkan agama Allah. Jadi kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah SAW, kita akan menemukan banyak fadail ataupun keutamaan dakwah yang luar biasa ini. Jadi kita sebagai seorang guru mengetahui, memahami serta menghayati keutamaan dakwah ini akan mempunyai semangat dalam melakukan dakwah dimanapun kita berada, khususnya tambah-tambah lagi ketika berada di sekolah, dalam membimbing murid-murid daripada menjadi seorang yang nakal kepada yang lebih baik. Okey, baik. Jadi yang kedua iaitu menyedari bahawa tugas Rasul bukanlah mudah dalam menyampaikan perintah Allah. Jadi kalau kita dilihat pada masa kini, murid-murid di sekolah tidak sama seperti murid tahun 80 atau 90-an dahulu. Jadi sebagai guru atau pendidik konten di sekolah sendiri pun dalam menyampaikan dakwah ataupun dalam menyampaikan pengajaran kepada murid bukanlah mudah, kerana akan menempuh pelbagai rintangan dan juga ragam pelbagai murid. Jadi Rasulullah SAW juga telah menunjukkan kepada kita bahawa dakwah ini harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan lemah lembut, kerana apabila dakwah dilakukan secara kekerasan, secara langsung akan menyebabkan seorang itu murid benci kepada kita. Jadi apabila dengan hikmah ataupun kelembutan, secara tidak langsung akan menarik mereka untuk melakukan kebaikan. Dan akhir sekali, meneladani sikap Nabi yang kuat serta istiqamah dalam melakukan tugasnya walaupun terpaksa menghadapi pelbagai rintangan. Jadi pada pada perangai yang terakhir ni, saya telah mengambil contoh daripada sikap kaum Nabi Nuh, di mana mereka ini apabila diseru oleh Nabi Nuh sendiri selama 950 tahun, mereka ini sanggup untuk mengabaikan dakwah Nabi Nuh dengan menyumbat telinga mereka dengan jari dan untuk muka serta dengan pakaian, supaya suara-suara kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh untuk tidak menyembah kepada Allah yang satu ini tidak didengari. Jadi di dalam Al-Quran telah didedahkan dalam surah An-Nuh ayat 7. Jadi kisah perjuangan Nabi-Nabi yang terdahulu termasuk Nabi Nuh dan juga Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, iaitu memberikan semangat serta motivasi yang tinggi di kalangan kita untuk meneruskan kedua-dua dakwah. Jadi tugas dakwah ini merupakan tugas utama Rasul dan juga para anbiya. Baik, itu je, sekian saja daripada saya berkaitan dengan bahagian hikmah dakwah daripada Al-Quran. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, setelah kita mendengar huraian dan penerangan daripada isi yang telah diberikan, kita dapat simpulkan bahawa setiap perkara yang dilakukan akan mendapat cabaran ataupun rintangan. Namun peranan Al-Quran dalam kehidupan seharian sangat penting untuk kita mendidik diri supaya sentiasa melakukan amalan yang kebajikan dan sentiasa melakukan ketakwaan kepada Allah. Cabaran yang diberikan oleh masyarakat Muslim ataupun yang bukan Muslim terhadap dakwah Islam amatlah hebat, walaupun mereka mengetahui bahawa Islam merupakan ajaran yang sahih ataupun benar. Jadi masyarakat Islam
terutamanya mereka yang mewarisi tugas daripada para nabi ini hendaklah cekal dalam menempuhi setiap cabaran dan halangan yang diberikan. Pendidikan yang tinggi amat penting bagi mereka kerana setiap percakapan mereka akan dijadikan perdebatan dan akan direkam untuk dijadikan bukti pada masa yang akan datang. Umat Islam di Malaysia seharusnya memberikan contoh yang baik untuk dijadikan teladan kepada masyarakat muda ataupun golongan belia yang pada masa kini dapat kita lihat perbuatan percakapan mereka sentiasa dipengaruhi oleh anasir-anasir luar ataupun daripada anasir-anasir barat. Mereka akan mengikuti semua percakapan perbuatan yang mereka suka ataupun yang mereka minat untuk dijadikan trending yang akan memberikan pengaruh yang buruk kepada diri mereka. Sekiranya individu ataupun masyarakat Muslim mengetahui tanggungjawab mereka sendiri, nescaya mereka sentiasa akan menghulurkan bantuan ataupun memberikan nasihat dan pengajaran kepada mereka yang mudah terpengaruh supaya tidak mengikuti perkara-perkara yang boleh menyebabkan diri mereka akan rosak ataupun akhlak mereka akan terjejas. Sekian, terima kasih.